اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا بحكمتك فتوح العارفين وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan kasih sayang rahmatnya, dengan keberkatan kemuliaan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pertemukan kita pagi ini dalam satu majlis ilmu. Semudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan rahmat daripadanya, insya-Allah. Kita sambung bacaan kitab Mutiara Minhajul Abidin karangan Sahib Fadilah Raja Ahmad Mukhlis Raja Jamaluddin hafizahullahu taala pada muka surat 92. Qala musannifu rahimahullahu taala, hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab ini, hafizahullahu ta'ala, penyakit kedua, penyakit hati yang kedua, yakni hasad. Kita masih lagi perbicaraan kita di dalam perkara berjalan kepada Allah, yakni mendaki penghalang-penghalang atau bukit-bukit penghalang yang merentasi perjalanan ibadat kita. Mau tidak mau, kita wajib merentasi untuk sampai ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan ibadat ini jalan syurga, jalan yang penuh berliku, penuh. Walau bagaimanapun liku dan cabaran ini, kita berusaha tempuh dengan izin Allah, dengan bantuannya, dengan petunjuknya, kita akan sampai ke hadratillah, yakni kita akan sampai kepada penerimaan dan redha Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Ataupun di dalam berusaha dan menyerah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini ialah hasad. Yaitu hasad itu mengharapkan lenyapnya nikmat orang lain. Ini satu bala, satu penyakit yang menimpa manusia seperti kita. Kadang-kadang dia menimpa orang-orang baik-baik, orang soleh, kadang-kadang qari, ya, kadang-kadang berlaku kepada orang-orang kebanyakan. Kerana apa? Kerana ini juga merupakan kehendak nafsu amarah bisu. Tak boleh orang lain lebih daripada dirinya dan menyebabkan dia menuntut supaya berlaku hasad dengki di situ. Sebab itu kita kena banyaklah bersabar dan redha dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain, supaya kita tidak terlibat dengan
penyakit hati yang kedua ini, iaitu hasad. Hukum dari segi agama kepada perbuatan hasad ini adalah haram dan lagi dosa besar. Mengharap lenyapnya nikmat orang lain dengan maksud ada cita-cita di hati seseorang supaya hilang nikmat yang diterima daripada Allah. Sama ada nikmat itu merupakan nikmat dunia maupun nikmat agama. Ya. Ataupun kadang-kadang yang lebih teruk lagi, hasad ini dia berganda-ganda. Hasad membawa kepada cita-cita seseorang supaya turun bala ke orang yang dihasadnya. Ya. Ini dalam istilah bahasa juga disebutkan sebagai hasud. Maknanya hasad yang melampau. Ia adalah perosak kepada amal ketaatan. Bila ada hasad dengki di dalam hati seorang manusia, lebih-lebih lagi orang yang telah beriman, dia menjadi perosak kepada amal ketaatan dan membawa kepada keburukan dan kesalahan. Menjadi pembawa kepada dengki hasad ini. Pertama, kata Imam Al-Ghazali, iaitu takabur. Ada dalam diri seorang itu membesarkan diri dan orang lain tidak boleh lebih daripada dirinya. Maka datanglah hasad akibat takabur tadi. Yang kedua, akibat daripada suka berseteru ataupun suka bergaduh, suka berkelahi. Maka tak boleh nampak musuhnya ataupun orang lain yang tidak disukainya mendapat nikmat dari Allah, maka padanya berlakulah hasad. Yang ketiga adalah kerana keji nafsu, yakni nafsunya huduh. Maka orang lain pun tak boleh bersenang, maka dirinya akan menjadi pendengki. Ia hasad ini penyakit yang banyak dihadapi oleh para ulama dan para qari. Bukan tak berlaku kepada orang lain. Tetapi Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin menyebutkan banyak timbul juga daripada ujian-ujian Allah ini kepada para ulama dan para qari, yakni orang yang pandai membaca Al-Quran. Apatah lagi kepada orang awam pula. Penyakit hati yang besar adalah hasad dengki. Jadi sebab itulah kalau kita nak selamatkan agama kita, kita nak selamatkan ibadat kita, maka kita kena jauh daripada penyakit hasad ini. Iaitu penyakit hasad membawa kepada 5 kerosakan. Iaitu pertama, merosakkan ketaatan. Sayang, kita sudah banyak pahala-pahala yang kita kutip, kebajikan-kebajikan yang telah kita usahakan, telah tertulis bagi kita itu bahawa kita adalah ahli taat dan ahli amal. Tetapi kerana ada penyakit ini di dalam hati, maka dia telah merosakkan jumlah ketaatan dan juga pahala yang dikutip dari amal kita selama ini. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang menyebutkan, al-hasadu ya'kulu hasanati kama ta'kulu narul hatab. Maksudnya, hasad dengki memakan akan segala pahala-pahala kebajikan dan pahala-pahala ketaatan sebagaimana api memakan kayu-kayu yang kering habis hangus. Maka ia membawa kepada kerosakan. Nabi SAW ya, di dalam sebuah hadis menyeru kita supaya hendaklah kita menjauhi daripada hasad dengki ini dengan sabdanya, la tahasadu wa la takhata'u
wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Atau kama qala, riwayat Bukhari dan Muslim. Radhiyallahu anhu. Maksudnya, jangan kamu dengki setengah kamu akan setengah. Dan jangan kamu putus silaturahim antara kamu dan setengah yang lain. Dan jangan kamu jadi pemarah antara satu dengan yang lain. Dan jangan kamu membelakangkan antara satu dengan lain apabila berjumpa. Dan hendaklah kamu bersaudara. Itu suruhan Nabi kita Muhammad SAW yang menyebutkan khusus tentang jangan ada perasaan hasad dengki itu. Yang kedua, 5 kerosakan yang kedua melalui hasad dengki ini melakukan maksiat dan keburukan. Sebagaimana kita kata tadi, hasad adalah perbuatan yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukumnya juga adalah dosa besar bagi mereka yang melakukannya. Maka melakukan hasad merupakan maksiat dan keburukan bagi seorang. Yang ketiga, letih dan duka cita pada perkara yang tiada faedah. Mendengki orang, menghasad orang ini tak pasai-pasai jadi letih, jadi penat. Orang yang mendengki ini dia penat dan dia sedih, dia duka cita dan dia duduk tak pernah senang. Orang yang didengkinya tidur lena, kadang-kadang dia pula tidur tak lena. Orang yang didengkinya semakin besar, dia pula semakin kurus. Jadi itulah dikatakan letih, penat, duka cita. Ya, jadi sebab itulah jangan meletihkan diri dengan berduka cita dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Anggaplah ia redha Allah, anggaplah ia qada Allah yang wajib atas kita redha. Kerana kalau kita ada hasad padanya, seolah-olah kita tidak redha atas keputusan Allah yang maha adil, maha bijaksana itu. Yang keempat, buta mata hati. Kesan daripada hasad ini timbul buta mata hati. Hati mata ni patutnya celek. Bila dia celek, dia dapat nampak segala cahaya yang datang dari Allah berupa petunjuk, berupa nasihat, berupa pedoman. Tetapi orang yang hasad dengki ini seolah-olah ditutup mata hatinya. Tak nampak. Satu, tak nampak hukum Allah. Yang kedua, tak nampak bahawa apa yang Allah berikan itu adalah tanda kemurahan Allah dan kasih sayang kepada semua makhluk-makhluknya. Tetapi dengan ada hasad dengki itu, dia tidak menampakkan itu semua. Yang kelima, terhalang daripada kebaikan. Sebab apa jadi terhalang dari kebaikan? Sebab tak dapat taufik dari Allah. Allah tak memandangnya orang-orang yang hasad ini. Ya, maka bila tak dapat taufik, tak dapat kekuatan, maka macam mana dia nak membuatkan lebih banyak kebaikan? Sepatutnya semakin kita banyak meningkatkan ibadat, semakin dibukakan lorong-lorong kebaikan kepada seseorang. Tetapi dengan hasad tadi, maka terhalanglah daripada kebaikan yang banyak. Baik. Lawan bagi hasad pula ialah nasihat. Apa makna nasihat? Yakni keikhlasan dan ketulusan hati. Ya, hati yang ikhlas, hati yang tulus menerima bahawa Allah itu adalah Maha Penyayang. Kita pun dapat, orang lain pun dapat. Dan keputusan Allah itu
adalah penuh dengan kebijaksanaan ilmunya. Maka bila kita menerima bahawa Allah Ta'ala itu adalah pemberi nikmat kepada orang lain dan kita redha, sudah tentulah Allah akan lebih memberi nikmat dan lebih kasih sayang kepada kita. Jadi maka haruslah kita ini melawani sifat hasad itu, yaitu keinginan untuk orang lain kekal dalam nikmat yang ada manfaat buatnya. Yakni lawan bagi hasad itu timbul ikhlas dalam hati kita, timbul ketulusan dalam hati kita, supaya ada satu keinginan saudara kita dengan nikmat yang dia dapat daripada Allah dan berkekalan nikmat itu. Hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi senang. Benteng daripada sifat hasad adalah, yakni kota keselamatan daripada sifat hasad adalah dengan mengingati bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk membantu sesama Muslim dan membela mereka itu, yakni sesama Muslim. Jadi ubat untuk kita nak melawan hasad ini, iaitu kita kena campurlah ilmu dengan amal. Kata pengarang kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesia rahimahullahu ta'ala, campurlah ilmu yang kita ada dengan amal seperti mana dicampurkan ubat seperti makjun disebutkan dalam kitab itu. Maka dengan ilmu kita sedar dengki ataupun hasad itu memberi mudarat pada diri kita. Bukan takat mudarat, malah dengki itu membawa kemurkaan Allah kepada seseorang. Maka sebab itu ilmu yang kita ada itu, ya, dengan kita pelajari bahawa ini hasad merupakan penyakit yang mencegah daripada seorang itu terus melakukan kebaikan, maka kita pun beramallah pada hati kita. Apa amal pada hati kita? Senang hati dengan nikmat yang turun ataupun diberikan oleh Allah kepada orang lain. Baik, itu adalah penyakit yang kedua, penyakit hati yang wajib kita kena jauhinya, iaitu hasad ataupun dengki. Summa qala, kemudian berkata lagi pengarang kitab ini, hafizahullahu ta'ala, penyakit ketiga, tergesa-gesa. Mengapa Imam Ghazali memasukkan dalam kitab Minhajul Abidin ini, tergesa-gesa juga merupakan penyakit? Kerana dia merosakkan ibadat kita. Tergesa-gesa ini boleh menyebabkan ibadat kita tidak diterima oleh Allah. Tergesa-gesa ini kadang-kadang membawa kepada kemusnahan, membawa kepada kerosakan. Sebab itu kita nak pastikan perjalanan ibadat kita itu tidak terhalang oleh segala penyakit-penyakit ini, lebih-lebih lagi penyakit hati. Apakah makna tergesa-gesa? Yakni gopoh gapah. Ya. Jadi kesannya nanti akan meluputkan maksud kebaikan dan menjadi sebab kepada boleh jatuh kepada maksiat. Baik, kita lihat uraiannya. Tergesa-gesa ataupun penyakit gopoh gapah, ia itu satu makna dalam hati yang mendorong untuk melangkah ke arah sesuatu urusan dengan lintasan pertama tanpa memikir dengan pasti lintasan tersebut. Maksudnya, orang yang gopoh gapah, apabila datang saja lintasan hati padanya, kita kena ingat balik. Kita lipat balik kepada ilmu yang telah kita perolehi. Lintasan hati itu sumbernya pertama, sumber lintasan hati pada kebaikan daripada Allah dan daripada malaikat mulhim, malaikat yang memberikan ilham kebaikan. Tapi jangan lupa, di dalam lintasan hati ada juga yang datang daripada syaitan dan juga daripada nafsu amarah bisu. Dua-dua ini adalah lintasan hati yang tidak elok. Maka janganlah apabila lintas saja sesuatu perkara di hati kita,
kita dengan gopoh gapah tanpa memikirkan, tanpa melihat kepada kemerbahayaannya, terus bertindak. Maka sebab itulah ditakuti dengan tindakan yang gopoh gapah tadi membawakan keburukan. Dan menilai kedudukan keinginan tersebut, tak sempat nak memikir, nak memastikan apakah kedudukan dengan lintasan hati yang datang itu, maka terus nak bertindak. Kita dapati ada orang yang tergesa-gesa untuk mendapat sesuatu, lalu melihat apa yang didapatinya tidak membawa kebaikan buatnya. Ya. Jadi sebab itulah apabila datang sesuatu kepada diri kita, maka ingat balik. Lintasan hati ni bila terlintas sesuatu, kita nak rujuk kepada apa? Imam Ghazali dah sebut dah hari itu. Pertama, rujuk kepada hukum syarak. Rujuk kepada agama. Agama membenar tak apa yang terlintas nak buat ini? Kalau agama tidak benarkan, jangan buat sekali. Jadi sebab itu kita perlukan sedikit masa untuk memikir dan menilai. Yang kedua, apabila terlintas di hati kita nak buat sesuatu, kadang-kadang kita tidak pandai nak merujuk pada agama. Lihatlah kelakuan orang-orang alim yang soleh, orang-orang yang baik-baik dalam agama mereka. Maka kalau mereka tidak buat perkara itu, jangan dibuat. Kerana ini mungkin mengundang bahaya. Yang ketiga, setidak-tidaknya kata Imam Ghazali, terlintas sesuatu nak buat, kadang-kadang dia datang dalam tergesa-gesa. Tanyalah nafsu amarah bisu. Tanyalah nafsu dalam hati ni. Nak buat tak buat? Kalau nafsu meronta nak buat, jangan buat. Kerana nafsu ini memang suka mengajak kepada kejahatan. Jadi harus kita berhati-hati. Ada juga tergesa-gesa mendoakan keburukan ke atas seorang lalu menyesali. Begitu juga kadang-kadang terlintas dalam hati untuk mendoakan, mengharapkan keburukan berlaku kepada saudara kita sendiri. Maka jangan cepat mendoakan keburukan kepada orang lain, ya, kerana dia akan menyesal kemudian hari. Kepincangan bagi penyakit tergesa-gesa ini ada 4. Marilah kita lihat kebinasaan yang boleh berlaku apabila ada penyakit gopoh gapah atau tergesa-gesa ini. Ada 4. Pertama, keterburuan dalam beramal boleh menghilangkan istiqamah kerana membawa kepada sama ada keletihan atau putus asa. Jadi jangan dengan terburu-buru dalam beramal. Sebab bila terburu-buru gopoh gapah ni, takut hilang istiqamah. Apa istiqamah? Dia punya konsisten di dalam amal ibadat kita. Ya, ketetapan yang telah kita tetapkan dalam amal. Tapi kerana tergopoh-gopoh, nanti cepat letih dan cepat putus asa. Ya, jangan bagi putus asa. Buat sedikit-sedikit. Semakin mantap, semakin mantap. Jangan tergesa-gesa. Takut nanti putus asa. Ya. Sebab itu ada pepatah Arab menyebutkan in lam tasta'jil tasil. Maksudnya, jika kamu tidak bergopoh gapah, nescaya kamu akan sampai. Ya, sampai kepada cita-cita. Yang kedua, keterburuan terhadap perkenan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa menyebabkan seorang itu akan putus asa daripada berdoa. Jadi ini juga dilarang. Ya, jangan kita terburu-buru harapkan perkenan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita berdoalah kepada Allah dengan penuh adab. Kita tunggu masanya. Kadang-kadang Allah beri waktu itu, kadang-kadang ditangguhkan, kadang-kadang tak bagi pada waktu yang kita kehendaki, tetapi waktu yang Allah rasa sesuai bagi padanya. Dan kadang-kadang Allah tak mau bagi langsung,
tetapi Allah nak bagi di hari akhirat nanti. Maka semua itu dengan kebijaksanaan, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah terburu-buru terhadap perkenan daripada Allah walaupun kita banyak berdoa. Kerana berdoa itu merupakan jalan penghinaan, merendah diri hamba dengan Tuhannya. Jadi kalau kita tergesa-gesa dan minta gopoh-gapah perkenan Allah, maka kita tidak mengenali hakikat ketuhanan yang sebenarnya. Baik. Buruk sangka kepada Allah, maka berlakulah bila terburu-buru itu, doa yang dimintanya belum diperkenan Allah, datang buruk sangka kepada Allah, lalu meninggalkan doa dan akhirnya tidak mendapat apa yang dihajatinya. Jadi sebab itu hendaklah kita konsisten, hendaklah kita jangan putus asa, hendaklah kita sedikit demi sedikit. Yang ketiga, dia menzalimi orang lain dengan sikap terburu-buru. Kadang-kadang terlintas hati untuk menzalimi orang. Tak fikir dah kesan yang akan menimpa dirinya dan kesusahan yang akan menimpa orang lain. Boleh jadi dia dizalimi, lalu tergesa-gesa mendoakan keburukan terhadap orang tersebut. Kadang-kadang kita ini dizalimi oleh orang lain, tetapi darjat yang dizalimi kepada kita sedikit saja. Tetapi kerana datang dalam hatinya itu keadaan gopoh-gapah, maka teruslah mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi kita. Kadang-kadang terlalu besar keburukan yang kita minta kepada Allah menimpa orang itu, tidak padan pula dengan jumlah kezaliman orang kepada kita. Semua ini menyebabkan maka dia sudah mendoakan ke atasnya, ke atas seorang lagi, sesuatu yang melebihi batasan dan haknya. Lalu dia telah melakukan maksiat pula, yakni dia telah melakukan dosa dengan membalas kepada seseorang melebihi haknya. Baik. Kepincangan atau kebinasaan keempat daripada penyakit gopoh-gapah tergesa-gesa ini, yaitu tergesa-gesa menghalang daripada sifat wara' yang merupakan asal, usul, umbi dan pertahanan sesuatu ibadah. Kita dituntut melakukan ibadat dengan penuh cermat, dengan penuh teliti, dengan penuh merendah diri kepada Allah. Maksudnya dengan penuh berjaga-jaga, yakni yang disebutkan dengan istilah sebagai wara'. Tetapi jika ada tergesa-gesa atau gopoh-gapah, dia menghalang seseorang daripada sifat berhati-hati tadi, sifat wara' tadi. Maka apabila tidak ada wara' di dalam ibadat, ataupun tidak ada wara' dalam pribadi seorang, maka sudah tentulah dia tidak dapat menyelamatkan agama seorang. Kerana wara' ini sebenarnya dia menyelamatkan agama. Seseorang yang terburu-buru dalam urusan akan melakukannya secara tidak sempurna, bahkan boleh terdedah kepada kegelinciran dalam melaksananya. Ya, cuba kita lihatlah. Kalau kita terburu-buru, ya, maka dia banyak tergelincir. Sama ada dalam percakapan, sama ada dalam pertuduhan kadang-kadang. Ya. Begitu juga kerana terburu-buru berlaku kegelinciran di dalam mana? Di dalam makanan. Ya, tergesa-gesa mengambil makanan, ya, maka kadang-kadang hilanglah ya penelitian terhadap perkara-perkara syubhah dari makanan itu dan juga perkara-perkara yang haram. Begitu juga di dalam ibadat. Apabila kita tergesa-gesa dan tergopoh-gapah, bukan saja ibadat itu menjadi tidak sempurna, yang imbanginya adalah tidak diterima oleh Allah kerana tidak cukup dengan syarat, rukun dan sebagainya. Lawan baginya, lawan bagi sifat
tergopoh-gapah ataupun tergesa-gesa ini adalah sifat al-anatu, iaitu tenang dan teliti dalam suatu urusan. Maksudnya sama ada dalam ibadat, dalam pekerjaan yang berkaitan dengan agama, maupun dalam pekerjaan yang berkaitan dengan keduniaan, hendaklah kita tenang dan teliti apabila terlintas sesuatu di dalam hati kita. Sebelum melakukannya, hendaklah menilai keelokannya dan kesannya kepada kita dan kepada agama kita. Begitu jugalah dengan tawakuf, iaitu tawakuf ini berhenti sekejap dan tenang, tidak tergesa-gesa dan meneliti perkara yang ingin dilakukan. Lawan bagi tawakuf adalah ta'assuf, iaitu sambil lewa atau sembrono. Jadi jangan pula sampai buat sesuatu sambil lewa ataupun sembrono ni tidak fikir dah apakah kesan dan ketidakelokan yang timbul dari perbuatan kita. Pendorong, penggalak kepada tenang dan teliti adalah rasa bertanggungjawab dan melihat bahaya pada setiap urusan sebelum melakukannya, yakni dengan kata lain, hendaklah kita berhenti sekejap dan merenungi apakah lintasan yang telah timbul di hati kita untuk membuat suatu itu adalah akan berlaku kebaikan kepada diri kita, agama kita dan juga kepada orang lain. Itulah jalan untuk kita menghindari daripada gopoh gapah yang disebutkan tadi. Baik, penyakit keempat. Penyakit keempat, penyakit hati yang disenaraikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala daripada pelbagai penyakit-penyakit hati di dalam kitab Minhajul Abidin ialah takabur. Apa makna takabur? Membesarkan diri. Iaitu takabur, mengagungkan dan memandang besar diri sendiri dan tambah sikit dan menghina orang lain pula. Tu. Kadang-kadang dia mengagung diri dia, dia pandang besar diri dia tanpa menghina orang lain. Itu dia panggil ujub. Tetapi yang disebutkan takabur ini mengagungkan diri, membesarkan diri, memandang diri lebih hebat dan dalam masa yang sama menghina orang lain, yakni tak boleh menerima orang lain itu hebat sepertinya. Itu adalah penyakit takabur. Ada 4 kerosakan. Ada 4 kerosakan yang utama daripada sifat ini. Sifat mana? Sifat takabur ini. Ya. Pertama, jangan ada sifat takabur. Pertama, tertegah daripada kebenaran. Maknanya, bila kata tertegah dari kebenaran, Allah tak buka mata hati daripada melihat akan kebesaran Allah dan melihat akan perkara-perkara kebenaran. Sebab apa? Dirinya itu rasa besar diri. Dia tak nampak dirinya itu sebagai manusia yang penuh hina. Dia tengok arah kejadian makhluk ini bagaimana, maka dia telah buta hati daripada keterangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah ya berlaku kepada iblis apabila telah engkar iblis dan sombong iblis ya sehingga tidak mau tunduk perintah Allah, tunduk kepada ciptaan Allah, yakni Nabi Adam alaihissalam. Maka selepas itu jadilah iblis ini engkar, maka Allah menyebutkan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sesungguhnya telah engkarlah iblis itu kerana takaburnya dan adalah ia iblis itu daripada orang-orang yang kafir. Jadi sebab itu puncanya adalah takabur. Yang kedua, mendapat kemurkaan Allah. Allah murka orang yang
takabur ini. Sebab takabur ini bukan sifat kemanusiaan. Takabur ini ialah sifat ketuhanan. Hanya yang sempurna saja boleh takabur. Hanya yang sempurna saja boleh membesarkan diri dan layak membesarkan diri, iaitu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bertakabur atau rasa dirinya lebih hebat, maka sungguhnya dia mengundang kemurkaan Allah. Allah sebut dalam Quran, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka orang-orang yang jenis takabur ataupun menyombong diri. Yang ketiga, kerugian di dunia dan akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang kita jumpa di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan tentang ruginya orang yang takabur ini, ya, sama ada di dunia maupun di akhirat. Kalau di hari akhirat Allah tak akan membenarkan orang yang takabur ini, walaupun ada pada hatinya takabur ini, daripada masuk syurganya. Jadi kita hendaklah menjaga sungguh sifat takabur ini, kerana sifat ini hanya khusus layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis qudsi yang berbunyi, al-kibriya'u ridai wal ma'adhatu wal 'azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma adkhiltuhu nar jahannam atau kama qala. Maksudnya al-kibriya'u, kebesaran itu, ridai adalah selendangku, wal 'azamatu, dan juga keagungan itu persalinanku. Ya, maknanya Allah sebut sendiri. Ya, kerana hadis qudsi ini iaitu kalamnya dari Nabi Muhammad SAW, tapi maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kebesaran dan keagungan itu kita sebutkan adalah sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memakainya ataupun siapa yang merebut memakainya, ya, padahal salah satu daripadanya, daripada kebesaran dan keagungan tadi, nescaya Allah akan memasukkan orang itu ke dalam neraka jahanam. Jadi sebab itu bukanlah pakaian bagi kita. Ya, ia sifat kebesaran dan keagungan itu adalah tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lawan bagi takabur adalah sifat tawadhu'. Tawadhu' yakni merendah diri. Baik. Ada dua jenis tawadhu'. Mana dia dua jenis tawadhu'? Pertama, ya, ada dua jenis merendah diri ini yang dituntut kita supaya jangan takabur, jangan sombong, jangan menghina orang, biarlah kita ini tawadhu'. Tawadhu' pertama, tawadhu' orang awam, orang kebanyakan seperti kita, yaitu kepada selain daripada dirinya, pada pakaiannya, tempat tinggal dan sebagainya. Macam mana cara dia tawadhu'? Ialah dengan mengenang asalmu dan penghujungmu yang kembali ke tanah dalam keadaan kerdil. Maknanya, lihatlah, suluhlah pada diri kita sendiri yang penuh kerendahan ini daripada asal kejadian kita dan daripada tinggal kita di atas dunia ini, dan akhirnya kembali kita kepada tanah semula dalam keadaan yang rendah diri, yang penuh kehinaan. Kalau kita lihat pun segala kebesaran apapun yang ada ditinggalkan, yang kita pergi bersama dengan kain kapan, itu saja menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawadhu' orang khusus. Tawadhu' orang khusus yakni kepada orang-orang yang khusus lagi khususi. Orang-orang yang dibukakan pintu hati mereka. Yaitu
pada menerima kebenaran daripada sesiapa saja, sama ada yang rendah daripadanya ataupun yang tinggi. Caranya ialah dengan mengenang ancaman seksa bagi sifat takabur dan kesan bagi berada dalam kebatilan. Maknanya orang yang dibuka mata hatinya, dia melihat kebenaran, sama ada datang daripada orang yang pangkat rendahkah, ataupun orang yang miskinkah, atau orang yang tidak dimuliakan oleh masyarakat, samalah seperti mana orang-orang yang penuh kemuliaan. Maka iaitu dia mengenangkan ancaman seksa bagi sifat takabur jika ada pada dirinya di hari akhirat nanti. Sebab itu dia tawaduk orang khusus ini, tawaduk yang menerima kebenaran dari siapa saja. Itu huraian berhubung dengan penyakit hati yang 4, kata Imam Ghazali, dipilih 4 sifat ini sahaja daripada berpuluh-puluh lagi penyakit hati, kerana kalau dapat kita menghilangkan insya-Allah dengan izin Allah 4 sifat mazmumah hati ini, nescaya mudahlah kita melemahkan penyakit-penyakit yang lain. Dalam kitab Penawar Bagi Hati bagi Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, disebutkan 5 ubat penawar bagi hati. Mari kita tengok sekejap. Ya, disebutkan juga ya oleh seorang ulama besar, Syekh Ibrahim Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Kifayatul Azkiyah. Ya, ada 5 ubat ya bagaimanalah nak bagi hati nak bagi hati kita jadi terselamat daripada penyakit-penyakit hati ini. Pertama, penawar bagi hati ini membaca Al-Quran dan memahami maksudnya. Jadi membaca Al-Quran dan tadabbur pada maknanya. Jadi kita baca Quran, kita memahamikan maksud Al-Quran itu. Jadi itu satu cara untuk kita menjadi penawar bagi hati kita. Yang kedua, ya, kata Syekh Ibrahim Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, kosongkan perut dari terlalu kenyang. Ya, ini baik untuk kesihatan, juga baik untuk hati. Yang ketiga, bangun beribadat waktu malam. Ya, bangun beribadat di waktu malam ketika ada orang yang sedang tidur, nyenyak tidur. Pada ketika itu kita latih hati kita supaya bangun dan munajat kepada Allah dengan memperbanyakkan ibadat, termasuk sembahyang sunat dan juga termasuk membaca Al-Quran. Yang keempat, sentiasa dekat diri dengan Allah. Lebih-lebih lagi merendah diri ketika waktu sahur. Waktu dini hari. Ya, melembutkan hati. Dan dia menjadi hati itu jauh daripada kesombongan, daripada membesarkan diri. Yang kelima, duduk di majlis ilmu dengan orang-orang soleh. Ya, jadi yang mana kita sentiasa lakukan ini, duduk bersama dengan orang-orang yang alim, ya, mendengar perkataan mereka, yang menatapi wajah-wajah mereka itu, kemudian mendengarkan nasihat mereka, mendapatkan doa yang mana mereka biasanya membaca itu untuk kita sekali. Dan juga kita duduk di dalam majlis itu sudah tentu mendapat keberkatan dan didoakan oleh seluruh makhluk, sama ada malaikat maupun makhluk-makhluk yang di langit maupun di bumi, sentiasa mendoakan kepada Allah keberkatan kepada kita. Dan ada lagi ulama-ulama menambahkan
cara-cara menawar ataupun melembut hati ataupun menjauh daripada penyakit hati. Kita sebutkan yang keenam, iaitu beruzlah. Ya, beruzlah daripada makhluk. Ya, al-infirad anin nas, yakni bersendiri daripada manusia. Kurangkan percampuran daripada manusia-manusia yang boleh menyebabkan kita ini lalai dan kita ini selalu mendengar perkataan yang tidak elok ataupun menyebabkan kita banyak bercakap atau menyebabkan kita banyak mendengar tetapi tidak daripada perkataan-perkataan yang elok. Yang ketujuh, diam daripada banyak berkata-kata. As-sumtu, yakni kurang bercakap. Kerana kesan dari kurang bercakap itu banyak kesalahannya. Bila banyak kesalahannya, maka banyak dosanya. Yang kelima, meninggal masuk campur hal orang. Kata ulama, nak hilang daripada penyakit-penyakit hati, jangan campur banyak urusan-urusan orang lain. Bukan kita urusan di sini maknanya, janganlah ambil berat hal-hal yang tidak diizinkan oleh orang. Maknanya jangan menyentuh ya dalam percakapan kita akan orang lain ataupun hendaklah kita menjaga diri daripada banyak mengumpat. Kesembilan, menjaga makanan. Maknanya ambil makanan-makanan yang halal dan pastikan makanan kita tidak daripada sumur-sumur yang meragukan ataupun dimasak oleh orang-orang yang baik-baik. Ya, jangan makan daripada orang-orang yang banyak buat dosa. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati dalam menjaga makanan-makanan yang halal pun. Ini ya, adalah beberapa penawar yang kita sebutkan untuk mengelak daripada penyakit hati. Baik. Masuk Ustaz, pula. tolong ulang nombor 4. Ustaz tak dapat nombor 4 tadi. Sentiasa dekat diri dengan Allah. Maksudnya merendahkan diri dengan Allah lebih-lebih lagi waktu dini hari. Ya. Terima kasih Ustaz. Waktu-waktu yang kita kata waktu-waktu sahur. Ya. Di situlah insya-Allah mendapat ketenangan yang turun rahmat daripada Allah. Waktu-waktu yang baik-baik. Baik, kita ada sedikit masa lagi. Kita teruskan dengan menjaga anggota perut pula. Menjaga anggota perut. Ini mengapa kita nak kena jaga perut pula ni? Sebab dia menjaga ibadat kita. Dia menjaga agama kita. Kalau kita terlajak isi perut dengan benda-benda tak elok ataupun terlebih dengan benda-benda halal sekalipun, dia membawa kemudaratan. Daripada kemudaratan itu, dia mengurangkan kuantiti ibadat dan kualiti ibadat. Kata hukama orang cerdik pandai. Orang lain sibuk dah ke masjid, kita sibuk-sibuk ke mana? Ke tandas. Keluar masuk, keluar masuk. Orang lain dah mula dah duduk di tempat ibadat. Kita tak boleh. Kerana apa? Perut kita kacau. Jadi sebab itu kita kena makanan-makanan ini ya ikutlah ya makanan-makanan yang boleh membantu menjaga kesihatan kita dan tak jadi sebab kepada turun perkara-perkara yang tidak elok. Ini kita kan sedang membicarakan bab perkara-perkara jalan ibadat supaya tidak terhalang ibadat kita. Maka salah satunya menjaga diri kita supaya kita sentiasa dalam takwa kepada Allah. Menjaga perut. Jadi ingatlah Allah jadi perut kepada kita ni. Ini anggota besar. Perut kita ni sama dengan anggota-anggota lain. Setiap kejadian Allah itu ada manfaat yang besar kepada kita. Manfaat perut pun ada kepada kita dari segi manfaat agama dan juga manfaat dunia. Kita kata manfaat akhirat dan manfaat dunia. Apakah manfaat perut kepada agama kita?
Perut tempat proses makanan. Daripada proses makanan itulah, ya, mengikut kaedah sains kita tempat menghasilkan darah, menghasilkan air, menghasilkan berbagai-bagai lagi sumber-sumber dalam badan, termasuk ya air mani, ya. Dengan itu kita dapat menghasilkan anak. Bila dapat menghasilkan anak, kita dapat mengekalkan generasi, menghasilkan ummah, menghasilkan lebih ramai ummah, lebih-lebih lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punca di mana? Asal di perut. Perut kena sihat, barulah yang lainnya akan jadi sihat. Pandai pula cakap, ya. Jadi inilah ya yang disebutkan di dalam kitab-kitab. Begitu juga perut, dia diciptakan oleh Allah untuk tujuan kesedapan kita mendapat makanan, kesedapan meminum, kesedapan tidur, ya. Sebab apa? Sebab kalau ada sakit perut, kalau adalah perkara-perkara yang orang kata merosakkan ini, sudah tentulah tidak mendapat kesedapan, tidak mendapatkan ketenteraman, ya. Maka perut yang Allah jadikan ini ada faedah untuk dunia kita dan agama kita. Jadi bagaimanakah kita nak mensyukuri nikmat perut? Maka hendaklah kita jagakan perut kita daripada menerima benda-benda yang haram, menerima benda-benda yang syubhah, ya. Jadi begitu juga, jangan isinya terlebih daripada kadar kemampuan untuk kenyang seperti biasalah. Menjaga perut. Hendaklah seseorang hamba itu menjaga perutnya kerana ia paling sukar untuk dirawat. Ya. Jadi apa maksudnya paling sukar untuk dirawat? Ini ialah berkaitan dengan diri kita, orang yang rajin ibadat ni. Kita kata begitu, ya. Kita rasa kita kalau nak jadi orang ibadat, kena jaga perut. Sebab apa? Kalau tak jaga perut, ibadat kita dia jadi akan masalah. Jadi ada waktu perlu ke masjid pun tak dapat. Ada waktu yang perlu kita jemaah pun tak dapat ikut dan sebagainya. Ada perlu yang kita nak bangun tengah malam dan sebagainya pun tak boleh. Ada perlu kita nak puasa siang hari pun masalah perut, menyebabkan kita banyak tergendala. Jadi orang yang rajin ibadat, dia perlu rajin dan teliti menjaga perutnya. Kerana ia paling sukar dirawat, ni masalah perut ni. Dan paling banyak mempengaruhi ketaatan. Perut ni dia membawa pengaruh kepada amalan ketaatan kita dan juga membawa keburukan kepada ketaatan kita. Hendaklah hamba itu memeliharanya. Memelihara perut. Ya. Sebab apa? Kerana perut ini dia menimbulkan rangsangan kepada anggota-anggota yang lain. Jadi hendaklah kita memelihara perut ini daripada yang haram, yakni menerima makanan dan minuman yang haram dan yang syubhah. Apa makna syubhah? Yang samar-samar pada halal dan haramnya. Kita kena teliti, ya. Haram dah jelas, halal dah jelas. Yang samar-samar itu dipanggil syubhah. Maka orang yang wara', orang yang betul-betul menjaga, dia kena berhati-hati. Mereka orang wara' ni, dia tak ambil benda-benda yang mereka tak pasti. Samar-samar. Meskipun samar-samar ini, ya tidak ada bukti akan haramnya, boleh dikira halal. Tapi bagi orang-orang yang menjaga akan perut, dari kalangan orang-orang yang wara', mereka tidak mengambil perkara tidak pasti. Mereka takut-takut adanya syubhah atau takut-takut padanya ada unsur-unsur haram. Kemudian memelihara perut daripada berlebih-lebihan. Ya, kalau tujuan kita nak banyak ibadat kepada Allah, ya, jangan kita berlebih-lebihan
di dalam mengambil makanan. Sebab dia jadi malas, dia jadi mengantuk, ya, dia jadi tak cergas, dia jadi unsur-unsur penyakit-penyakit yang lain lagi. Antara sebab perlu menjaga perut daripada yang haram adalah pertama, untuk mengelakkan daripada diseksa dalam neraka. Ya, kena jaga. Ya, ini termasuk juga makan hak-hak anak-anak yatim. Ya, seperti mana disebutkan dalam Al-Quran. Ya, jadi jangan kita mengambil hak anak-anak yatim terutamanya dengan cara zalim, yakni memakan hak mereka. Begitu juga jangan ambil benda-benda yang haram. Sebab Nabi SAW ada bersabda, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru awla bih. Maksudnya tiap-tiap daging yang tumbuh daripada benda-benda yang haram, maka api neraka lebih utama baginya, bagi daging yang tumbuh daripada benda-benda yang haram itu. Yang kedua, mengapa kita kena teliti menjaga perut? Untuk mendapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat. Sebab jika kita makan yang haram, makan hak orang tanpa izinnya, makan hak anak yatim dan sebagainya, Allah tak beri taufik untuk buat ibadat. Sebab tak layak untuk nak ibadat kepada Allah kalau dalam perut tak suci. Diri tak suci, tak layak nak ibadat kepada Allah. Jadi kalau betul-betul kita nak dapat taufik, kekuatan daripada Allah untuk memperbanyakkan amal kita, insya-Allah kita jaga betul-betul daripada yang haram, nescaya kita akan mendapat pertolongan dari Allah dalam semua perkara. Yang ketiga, agar perbuatan kebaikan diterima oleh Allah. Sebab selalu kita sebut amal kebajikan itu daripada yang elok-elok. Ingat, Allah itu maha elok. Allah hanya menerima daripada yang baik-baik, yang elok saja. Jadi maka yang tak elok itu Allah tak terima. Adapun kesan buruk daripada makan makanan halal berlebihan, iaitu ada 10. Ini kita habis buanglah. Bahagian perut ni sikit lagi. Ada kesan daripada makan makanan. Ini bukan makan haram ni dah. Ini bukan berkaitan haram. Tapi kesan makan benda yang halal tapi berlebihan. Ya, dia memberi kesan 10 perkara. Pertama, mengeraskan hati dan menghilang cahaya hati. Yang kedua, menjadi fitnah kepada anggota tubuh yang lain. Macam mana jadi fitnah kepada anggota tubuh yang lain? Kata hukama, kata orang cerdik pandai, bila perut kenyang, anggota-anggota lain lapar. Macam mana? Macam mana maksudnya? Bila perut kenyang, anggota-anggota lain galak. Perut dah kenyang, mata dia jadi galak. Dia nak perhati macam-macam benda-benda tak elok pun. Kaki lagi nak jalan jauh lah. Bukanlah jalan tempat yang elok. Takut jalan tempat yang dia rasa hawa nafsu dia kuat. Jadi begitulah. Kalau mulut kenyang, perut kenyang, bisa mulut ini kuat berkata-kata. Sembang pun kuat. Sebab tu kalau kita banyak puasa, mulut pun banyak cakap. Jadi itu. Dia punya, betul lah perkataan hukama. Bila perut kenyang, anggota lain pula lapar. Tu. Jadi cara dia, biar perut lapar, anggota lain kenyang. Bila anggota lain kenyang, dia pun tak galak sangat anggota-anggota lain. Yang ketiga, melambatkan faham dalam keilmuan. Yang ni memang slow lah. Perut dah kenyang, tengah mengaji pun terlena. Bukan sebab makan kenyang kadang-kadang, sebab banyak tahajud kan. Itu alhamdulillah.
Tapi kalau banyak makan saja, dia menyebabkan slow dalam memahami ilmu dan kecerdikan. Jadi mengurangkan faham, bukan tak faham langsung, mengurang faham berbanding yang lain. Yang keempat, mengurangkan ibadat. Jadi berat badan ni, jadi menyebabkan tak banyaklah boleh buat ibadat macam orang lain. Orang lain senang bangun, kita nak bangun pun payah. Kelima, melenyapkan kemanisan beribadat. Ya, manis beribadat, seronok beribadat bila badan ringan. Ya, badan ringan, dan bila tak kacau perut ni, hati itu dia stabil lah, kita kata. Jadi kalaulah perut pun duk goncang macam-macam, jadi tak tenteram. Ya. Yang keenam, terdedah kepada membawa perkara haram dan syubhah. Jadi terdedah kepada bahaya membawa kepada yang haram dan syubhah. Kalau duk biasa makan banyak lah, perut diisi makan banyak. Bila tak cukup pendapatan, hak ni yang takut. Kadang boleh mencuri, ya. Kadang-kadang boleh melakukan rasuah sebab duk biasa makan hebat-hebat. Ni pun punca dia juga, ya. Terdedah kepada yang haram dan syubhah. Sebab nak makan banyak, nak makan lebih-lebih, ya. Itu rasa nak rampai hak orang dan sebagainya. Ketujuh, membawa penyakit kepada tubuh. Ini sudah pastilah, ya. Yang ni biasanya lah, kebiasaannya. Kelapan, kesukaran pada saat kematian. Ini ada hadis Nabi SAW ni, ya. Kepayahan menghadapi sakaratul maut, ya. Daripada mana? Daripada kesukaran masa hampir-hampir nak mati. Sebab itu, ya, seseorang itu dikatakan Nabi SAW, ya, akan mendapatkan kelazatan, ya, di akhirat sebagaimana kelazatan kekurangan kelazatan di dunia. Dia lebihlah di sana, tapi yang banyak dah dapat kelazatan dunia ni, dia kurang sikit lah di sana. Jadi untuk memastikan bahawa kita menghadapi sakaratul maut dengan elok, maka kurangkan kenyang makan itu. Kesembilan, kurang pada akhirat, yakni kurang ganjaran pahala di akhirat. Kesepuluh, mendapat hisab yang berat. Ya, mendapat hisab yang berat disebabkan meninggalkan adab, yakni lamalah kena tahan di padang mahsyar untuk dihisapkan. Ya, bukan tentu lagi nak dihukum, tapi azab menanggung masa yang lama di hari akhirat itu merupakan satu kesan yang tidak elok, yang puncanya daripada banyak makanan walaupun yang halal. Setakat itu sajalah, ya. Kita simpan penutup perbahasan kita berhubung dengan akidah yang ketiga pada hari Jumaat yang akan datang. Ya, sebab kita akan masuk pula, ya, seterusnya kepada aqabah yang keempat. Apa aqabah keempat? Iaitu dia panggil aqabatul awarid, yakni banjaran-banjaran, umpama banjaran gunung yang mana di situ banyak lagi penghalang kepada kita ahli ibadat, berhubung dengan syok pada rezeki. Orang yang syok pada rezeki, kadang-kadang dia tak boleh tumpu ibadat. Ya, dia bimbang, takut rezeki tak cukup dan sebagainya. Dia kelang kabut, ya. Nak datang mengaji pun pada dia takut. Nak duduk masa dalam ibadat pun takut. Itu kita hadapi nanti. Macam mana kita nak melepas daripada ini. Yang keduanya berkaitan dengan bahaya. Takut bahaya. Ya, jangan main ini. Bab takut bahaya ni ramai ni. Ya, ada yang main jumpa dengan saya pun, ustaz ni tak pergi Mekah hanya bersebar. Takut naik kapal terbang. Allahu Akbar. Ini pun punca juga kan. Jadi sebab senang kita nak mendidik kan. Jadi dia sempurna amal lain. Tapi bab kapal terbang pun jadi bimbang. Apatah lagi lah dengan perkara-perkara yang lain yang berhadapan dengan kita pada masa ini. InsyaAllah kita akan jumpa jalan-jalan bagaimana kita nak menghadapi rintangan-rintangan ini dari sudut pandangan daripada ulama terkenal Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala dalam kitab yang ada bersama kita ini. Wallahu alam. Segala yang baik itu dari Allah,
dan jika ada mana-mana kekurangan, kelemahan itu kekurangan diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arzuqna qabla al-maut tauba wa 'inda al-maut syahada wa ba'da al-maut jannata wa na'ima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.